Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran merupakan panduan utama bagi setiap umat Islam. Namun, persoalannya, bagaimana Al-Quran membebaskan akal daripada paksaan dan taklid? Bagaimana akal fikiran manusia digunakan untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata? Bagaimana Al-Quran mendedahkan kepercayaan yang batil dan akidah yang benar? Mari kita rungkaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran banyak membincangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah kita. Penyampaian Al-Quran ini disampaikan menerusi cerita-cerita dan perilaku-perilaku yang baik. Metodologi Al-Quran juga menceritakan tentang amaran, perintah, nikmat, azab dan perkara-perkara gaib. Kisah ini biasa digunakan sebagai contoh, tauladan, perbandingan dengan para nabi dan umat terdahulu. Misalnya, kita lihat kembali sejarah lama, bagaimana kisah kehebatan, kekuatan, kebijaksanaan kaum Samud dengan sihir benanya, dengan fizikal dirinya, yang akhirnya mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka mendustakan Nabi mereka, iaitu Nabi Saleh alaihissalam. Metodologi ini digunakan Al-Quran bagi menerapkan akidah berteraskan tauhid dan keesaan Allah. Al-Quran juga menekankan kewujudan Allah dengan penekanan utama terhadap tauhid uluhiyah, iaitu mentauhidkan Allah dalam segala ibadah, serta tauhid rububiyah, iaitu beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar esa dan dia sahaja yang layak untuk disembah. Namun persoalannya, bagaimana Al-Quran membebaskan akal kita daripada paksaan dan taklid? Hal ini kerana dalam konsep keimanan yang mempercayai sepenuh hati, kita perlu ketahui kenapa dan 5W 1H kan. What, when, why, who, whose dengan how. Iaitu bagaimana, kenapa, dan setiap persoalan-persoalan itu kenapa Allah itu yang sepatutnya kita sembah. Sepatutnya jadikan dia sebagai satu yang dia sahaja yang layak disembah. Kalau kita bandingkan dengan agama Nasrani, dia meletakkan 3 Tuhan. Dan ini mengganggu bahawa ini tidak menunjukkan keesaan dalam Tuhan tu. Tapi kenapa kita kena meletakkan bahawa Allah itu adalah sebagai satu yang esa? Ini kerana bila mana kita letakkan sesuatu persoalan-persoalan ini wujud, ialah bagi mengukuhkan keimanan kita agar kita lebih percaya, kita lebih tahu, kita lebih kukuh kita punya pegangan bahawa Allah itu satu-satunya sahaja yang kita layak. Islam tidak mendidik umatnya untuk menjadi ibarat lembu yang dicucuk hidung. Lembu dicucuk hidung ini didefinisikan yang membawa maksud satu pepatah yang membawa maksud dia mengikut sahaja kehendak orang lain tanpa mempersoalkan arahan diberi. Ini yang bukan akidah yang Islam lahirkan. Kerana bila mana kita berpegang kepada akidah seperti ini, kita punya prinsip, kita punya pegangan akan menjadi goyah sekaligus rapuh dan mudah untuk digoyahkan ataupun diganggu oleh ajaran-ajaran sesat yang lain. Sebab kita tiada keyakinan yang kukuh. Maka Islam meletakkan akal, menggunakan akal dalam mengukuhkan akidah.
Di sini kita menunjukkan bahawa kedudukan akal itu diberikan sesuatu penekanan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan apabila kita membuka Al-Quran, Al-Quran membahaskan berkaitan akal sebanyak 49 kali. Dan ini menunjukkan bahawa darjat akal itu tinggi dan menjadi satu keutamaan dalam Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan yang membezakan antara manusia dan juga haiwan ialah dengan kewujudan akal. Bila mana adanya akal itu, dia membolehkan manusia sentiasa berfikir dan belajar daripada kesilapan. Kesilapan yang dalam berlaku pada masa silam, bila mana kita membuat suatu perkara yang buruk, kita belajar daripada suatu kesilapan. Kerana manusia yang bijak, manusia yang menggunakan akal, dia tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama. Lain pula dengan haiwan. Mereka akan mengikut sahaja apa naluri kehaiwanan mereka. Misalnya, makan, mengikut keperluan, rasa bila mana kita makan. Rasa itulah kedudukan haiwan. Dia tidak memikirkan cara ataupun memikirkan kepentingan tentang tu. Mereka ikut apa sahaja naluri mereka. Misalnya mereka tidak tahu pun apa tujuan untuk makan. Makan adalah satu bila mana mereka insting untuk makan dan dia akan makan. Dan inilah yang membuktikan perbezaan antara manusia dan haiwan. Namun yang menjadi persoalan kepada kita adalah bagaimana akal itu membebaskan dari paksaan. Paksaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu amalan untuk menerimanya sama ada dengan tekanan ataupun ancaman ataupun perkara lain-lain yang membawa kepada sifat negatif. Sebelum itu, saya mendefinisikan paksaan ini saya mengkaitkan paksaan ini dengan surah Al-Baqarah ayat 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Baiklah, ayat ini menceritakan tentang seorang diturunkan di atas asbabun nuzul ayat ini seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Hushain yang dia telah memaksa anaknya untuk menerima Islam. Namun anaknya kekal dalam agama Nasrani tersebut dengan menyatakan bahawa agama Nasrani itu lebih selesa untuknya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang perihal ini, maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat ini. Dan daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam tidak menekan umatnya untuk terima sesuatu itu secara bulat-bulat. Maksudnya kita meletakkan kata-kata bahawa Allah itu adalah satu perkara yang esa. Secara macam, ini esa je. So apa yang membasutkan esa itu? Itu tidak dididik dalam Islam. Tetapi dia minta kita menggunakan akal untuk memikir tentang perbezaan hak dan batil dalam agama yang dianuti sebelumnya dan dengan membuat perbandingan dengan agama Islam. Kerana dalam ayat yang sebentar tadi kita dengar, sesungguhnya perkara yang benar itu telah jelas dan perkara yang batil itu juga telah jelas. Maka kita untuk membezakan. Macam seperti mana yang saya kata pada awal tadi, agama Nasrani meletakkan 3 ketuhanan. Sedangkan agama Islam meletakkan 1 ketuhanan. Jadi bagaimana konsep esa itu dalam 3 ketuhanan? Adakah Tuhan perlu dibantu? Itu tidak menunjukkan bahawa kerana esa menunjukkan dialah satu-satunya yang layak disembah. Seterusnya dalam ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya yang layak disembah.
Dan Al-Quran juga telah menjelaskan sifat-sifat Allah ini yang bukan suatu entiti yang kita boleh bayangkan. Bukan suatu entiti yang sama dengan diri kita. Seperti mana yang diutarakan dalam surah Al-Ikhlas juzuk 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, kita bergerak kepada seterusnya, iaitu akal menggelakkan kita untuk membebaskan diri daripada taklid. Sebelum itu, yang menjadi persoalan kepada kita ialah apa itu taklid. Dari segi literalnya, taklid ini bermaksud meletakkan sesuatu di leher ataupun mengkalungkan sesuatu di leher. Imam Al-Ghazali mendefinisikan taklid sebagai menerima suatu pendapat tanpa ketahui dalil atau hujahnya. Jumhur ulama bersepakat taklid ini bermaksud menerima perbuatan tanpa mengkaji sebab-sebab sesuatu hukum itu wujud. Dan definisi jumhur ulama inilah yang banyak dipegang dan yang banyak dipegang oleh seluruh ulama. Nama pun jumhur ulama kan, dah sepakatlah. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam itu sendiri ataupun akidah Islam itu tidak boleh dipegang dengan berteraskan kepada taklid semata-mata. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Baiklah, dalam dalil ini menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran tidak menyuruh umatnya menerima sesuatu tanpa usul periksa. Al-Quran juga menerapkan akidah kepada umatnya dengan membebaskan kita daripada taklid buta. Taklid buta ini ialah bila mana kita percaya kepada sesuatu tanpa kita ketahui sebab asal usulnya lah. Macam misalnya kita seorang imam mengajarkan kita untuk solat 5 waktu. Namun dia tidak menceritakan kita pun solat 5 waktu sahaja. Namun dalam Islam dia menjelaskan bahawa solat 5 waktu ni kenapa kita kena solat adalah untuk kita solat kerana ia merupakan satu tanggungjawab pada kita. Seterusnya, dalil ini juga menjelaskan kepada kita iaitu jalan keimanan yang sebenar ialah dengan menggunakan akal. Kerana kegagalan menggunakan akal menyebabkan akidah yang dipegang menjadi goyah dan seterusnya mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Itu sahaja daripada kebebasan akal dalam paksaan dan taklid. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Yasir atas penjelasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Azmi, pelajar PPISMP PAI, ambilan Jun 2022. InsyaAllah sekarang saya akan menjelaskan metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah yang seterusnya, iaitu dengan cara mengajak manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan akal kepada seluruh manusia supaya manusia dapat menggunakannya untuk memerhatikan dan berfikir secara logik terhadap segala ciptaannya yang ada di alam nyata. Antara contoh fenomena alam nyata ialah seperti penciptaan matahari dan planet-planet yang beredar di atas orbitnya sendiri, penciptaan bulan dan bintang yang indah, serta penciptaan manusia yang bermula dari saat embrio yang melekat di rahim ibu dan seterusnya sehingga dilahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru umat manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Tin ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menerusi tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut dijelaskan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menciptakan manusia dalam rupa yang terbaik, mampu berdiri tegak dengan anggota badan yang lurus yang dia indahkan. Manusia dikatakan merupakan makhluk yang istimewa kerana dikurniakan dengan akal fikiran yang sihat. Berdasarkan tafsir dan di atas, Al-Quran menyeru umat manusia supaya mengkaji keajaiban yang terdapat pada penciptaan manusia itu sendiri. Manusia dikatakan sebagai sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah kerana mempunyai akal fikiran. Akal manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya digunakan untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, manusia juga dicipta lengkap dengan panca indera seperti mata, mulut dan telinga yang dapat membantu untuk memudahkan urusan kehidupan manusia. Selain itu, Allah juga menyeru manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata sebagaimana firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika lazikra liulil albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apakah engkau tidak memerhatikan bahawa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa manusia boleh menganalisis ciptaan Allah menerusi alam nyata melalui kejadian pembentukan awan sehingga ke proses penurunan hujan serta proses hidup tumbuhan. Ayat tersebut ada dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menurunkan air dari langit. Kemudian dia mengalirkan air itu ke mana sahaja yang dikehendakinya. Oleh itu, benarlah bahawa proses penurunan hujan yang bermula daripada pergerakan awan yang berpindah-pindah daripada nipis menjadi tebal, kemudian menghasilkan air hujan bukan terjadi secara kebetulan, tetapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada mata air yang turun dari langit atau yang mengalir dari mata air bumi, dia menumbuhkan tanaman-tanaman yang mempunyai pelbagai warna, bentuk dan manfaatnya. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan setelah tanaman-tanaman itu sudah masak, ia akan menjadi tua dan berubah warna menjadi kekuningan apabila telah kering. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pengajaran supaya menggunakan akal untuk berfikir menerusi alam nyata dengan mengibaratkan kehidupan manusia diumpamakan seperti cara Allah menurunkan air dari langit yang seterusnya digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Namun, apabila sudah sampai masa tumbuhan tersebut akan kering dan rapuh, begitulah juga seperti kehidupan manusia. Bermula dari saat dilahirkan, kemudian menjadi dewasa dan akan menjadi tua, dan selepas semua itu datanglah kematian. Berdasarkan tafsiran daripada dua ayat tersebut, jelaslah bahawa melalui metodologi Al-Quran, pemerhatian akal terhadap alam nyata mampu mengukuhkan keimanan seseorang. Oleh itu, umat manusia diseru supaya menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir dan mengkaji
segala ciptaan Allah yang ada di alam nyata, seperti menerusi proses penciptaan awan, proses penurunan hujan dan penciptaan manusia itu sendiri, bagi mengukuhkan dan memantapkan akidah kepada Allah sebagai Tuhan yang maha berkuasa menciptakan segala sesuatu. Di samping itu, Allah juga menyeru manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian Dia mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertindih-tindih, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran salji dari langit, iaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran salji itu kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya daripada siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat ini jelas menyeru manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji bahawa setiap sesuatu yang berlaku di alam sekeliling ini adalah mengikut aturan Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, memang benar ilmu sains ada membahaskan tentang proses penurunan hujan dan pembentukan salji. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang sebenar-benarnya yang menciptakan hujan dan salji. Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa menurunkan atau menghentikan hujan mengikut kehendaknya. Buktinya, menerusi tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut dijelaskan bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa menciptakan awan dari awal kejadiannya. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan angin bagi menggerakkan dan menyambungkan awan-awan. Kemudian Allah menghantar angin untuk membenihkan awan, lalu diturunkan hujan dari langit ke bumi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menurunkan salji dari gunung-gunung hujan yang ada di langit. Perkataan gunung di sini digunakan sebagai metafora untuk gumpalan awan yang berbentuk seperti gunung. Tambahan pula, ayat maka ditimpakannya di sini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberi azab dan siksaan sebagai bencana kepada sesiapa yang dikehendakinya sebagai rahmat bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa memusnahkan tanaman-tanaman dan pokok-pokok mereka menerusi hujan yang turun dari langit. Akhir sekali, ayat kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan dijelaskan sebagai kecerahan kilat itu mampu untuk menghilangkan penglihatan manusia jika mata mereka cuba untuk mengikuti dan melihatnya. Maka sesungguhnya tiada daya dan upaya manusia untuk menandingi ciptaan Allah yang hebat itu. Itu sahaja pembentangan saya berkaitan topik ini. Semoga dengan apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan manfaat buat semua. Maaf andai ada salah dan silap sepanjang saya membentangkan topik ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada saudari Afrina untuk membentangkan topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan batil?
Batil bererti sesuatu perbuatan atau ibadat yang tidak diterima Allah dan tidak diperakui sebagai satu perbuatan ibadat yang sah di sisi hukum syarak. Akidah yang batil pula bererti sesuatu etikad atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan erti kata yang lain, akidah yang batil adalah suatu akidah yang terkeluar dari etikad Ahli Sunnah wal Jamaah seperti etikad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم. Surah Al-Furqan ayat 3. Di dalam ayat sebentar tadi, Allah menceritakan tentang kebodohan orang-orang musyrik kerana mereka menjadikan Tuhan selain Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang mengatur semua urusan. Tetapi sekalipun demikian, orang-orang musyrik itu menyembah berhala-berhala di samping Allah. Padahal berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan sayap lalat pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak dapat menolak sebarang kemudaratan yang menimpa diri mereka dan tidak dapat pula menarik manfaat buat dirinya. Saya petik di dalam ayat tadi, wala yamlikuna mautau wala hayatau wala nusyura. Ayat ini menegaskan lagi bahawa mereka tidak dapat berbuat sesuatu pun, bahkan semuanya bersumberkan daripada Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi mengapa mereka masih menyembah selain Allah? Ditegakkan lagi dengan surah Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Yang bermakna, sesungguhnya Allah tidak menciptakan dan membangkitkan kalian itu, melainkan hanyalah seperti satu jiwa sahaja. Ditambah lagi dengan surah Al-Qamar ayat 50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah Allah hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Jadi di sini dapat dijelaskan betapa besarnya kuasa Allah itu dan tiada siapa dapat tandinginya. Jadi mengapa masih ada golongan yang mengagungkan selain Allah? Jadi tadi saya menerangkan ayat 3 surah Al-Furqan. Sekarang di ayat seterusnya pula Allah menceritakan lagi secara terperinci mengenai orang musyrik tentang kurangnya akal orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir sehubungan dengan pendapat mereka tentang Al-Quran. Apakah pendapat mereka tentang Al-Quran? Seperti firman Allah ayat 3, in haza illa ifkun iftara, di mana orang musyrik ini beranggapan bahawa Al-Quran itu adalah kebohongan daripada Nabi Muhammad. Jadi saya mengambil satu contoh dalam Al-Quran di mana terdapat satu golongan yang mempercayai kepercayaan yang batil, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat 17. Dalam Al-Quran ini membentangkan bahawa golongan Majusi yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad SAW mempercayai akidah batil. Golongan Majusi di Parsi menyembah unsur-unsur langit yang bercahaya seperti bintang, matahari dan bulan. Mereka juga jadikan api sebagai pujaan. Kononnya api merupakan unsur cahaya yang memberikan kehidupan. Oleh itu, jelaslah tiada Tuhan selain Allah. Bahkan Allah melaknat orang yang menyembah selainnya. Kita tidak mendapat sebarang manfaat jika kita menyembah selain daripada Allah. Jadi, Al-Quran telah mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Seterusnya membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Apa maksud akidah? Akidah ialah kepercayaan, keyakinan, keimanan seseorang itu terhadap agama Islam. Jadi, akidah Islam apa pula? Akidah Islam ialah ikatan manusia antara Allah sebagai Rabb semesta alam dan bumi sebagai kurniaan Allah untuk disyukuri. Simpulan ini harus disertai dengan pengakuan syahadah atau persaksian. Saya mengambil daripada surah Al-Imran ayat 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ayat sebentar tadi menjelaskan bahawa Allah memberikan pernyataannya dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dia adalah saksi yang maha benar lagi maha adil dan maha benar firman-Nya. Saya mengambil potongan ayat annahu la ilaha illahu. Hanya dialah Tuhan semua makhluk dan bahawa semua makhluk adalah hamba-hambanya dan merupakan ciptaannya. Semua makhluk berhajat kepadanya sedangkan dia maha kaya terhadap semuanya selain dia sendiri. Di sini menjelaskan bahawa Allah itu berkuasa. Ditegakkan lagi dengan surah Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minh. Yang bermakna barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, yakni daripada Allah. Dalam ayat ini Allah memberikan terbatasnya agama yang diterima oleh Allah hanya pada agama Islam. Dan ayat ini diisbatkan dengan surah Al-Imran ayat 19, iaitu innad dina indallahil Islam. Ianya bermakna sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagai berita dari Allah SWT yang menyatakan bahawa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisinya selain Islam, iaitu mengikuti para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah. Jadi di sini jelaslah bahawa agama Islam itu adalah akidah, adalah agama yang benar, akidah yang benar. Kerana di dalam Al-Quran terdapat banyak potongan-potongan ayat yang menceritakan serta mengisbatkan tentang akidah yang benar ini. Jadi, mengapa kita masih tidak mahu menurut perintah Allah sedangkan agama Islam ini adalah agama yang benar? Jadi, marilah kita sama-sama menghayati dan mendalami agama Islam dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, Al-Quran membebaskan kita daripada paksaan dan taklid dengan menggunakan akal. Hadirin sekalian, sebagai seorang Muslim yang sejati, kita mestilah menggunakan akal fikiran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya, supaya kita dapat mengagumi segala ciptaannya yang ada di alam nyata ini. Ya, dan jelaslah agama Islam itu adalah agama yang benar.